Assalamualaikum, salam Aidil Adha. Berita perdana edisi Khamis 30 Julai bersama saya Ismail Adnan. Saya Hanim Muhili. Berikut paparan utama malam ini. Malaysia Singapura setuju teruskan projek sistem rapid transit yang tertangguh. Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan, penentuan kepimpinan negeri di tangan rakyat. Baik, memulakan berita perdana pada malam ini, sempena Aidil Adha esok, kita ikuti perutusan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa khabar semua? Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izin kurnianya seluruh umat Islam di negara ini akan menyambut Hari Raya Aidil Adha esok. Saya percaya pada ketika ini ramai dalam kalangan saudara dan saudari telah berada di kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidil Adha bersama ibu bapa dan kaum keluarga yang tercinta. Aidil Adha adalah hari kebesaran Islam yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia dengan penuh keinsafan dan pengertian yang besar. Kisah dan sejarah pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan anak anda baginda Nabi Ismail AS menjadi iktibar yang perlu sentiasa dihayati oleh seluruh umat Islam dalam kita menghadapi cabaran kehidupan seharian. Bagi kita umat Islam di Malaysia, iktibar daripada Aidil Adha menjadi panduan dalam menghadapi cabaran wabak COVID-19. Aidil Adha pada kali ini mengingatkan kita tentang erti kesabaran dan berlapang dada dalam menempuh kesukaran hidup. Pengorbanan sepenuh jiwa dan raga telah saudara-saudari lakukan. Sejak 18 Mac lalu, saudara-saudari akur dengan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, termasuklah PKP pemulihan yang sedang berkuat kuasa pada waktu ini. Alhamdulillah, hasilnya kita telah berjaya mengawal penularan wabak COVID-19. Namun begitu, saya hendak mengingatkan bahawa kita masih belum berjaya sepenuhnya dalam memerangi wabak COVID-19 ini. Malaysia dan banyak negara lain masih belum diisytiharkan bebas daripada pandemik ini. Bahkan sejak mutakhir ini terdapat sedikit peningkatan kes-kes positif COVID-19 di negara kita. Justru kita tidak boleh leka dan alpa. Sebaliknya, kita mesti terus berusaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi segala prosedur operasi standard atau SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Bersempena dengan Hari Raya Aidil Adha, mulai esok sehingga 13 Zulhijjah, ramai dalam kalangan saudara-saudari yang akan melaksanakan ibadah korban, iaitu suatu ibadah yang sangat dituntut oleh syarak. Laksanakanlah
ibadah korban ini dengan penuh penghayatan. Di samping mematuhi SOP yang ditetapkan, iaitu hadkan jumlah yang hadir di tempat penyembelihan tidak melebihi 20 orang bagi seekor lembu. Anda juga tidak dibenarkan mengadakan kenduri di tempat ibadah korban dijalankan. Apabila selesai saja memotong dan membahagikan daging korban, segeralah pulang ke rumah masing-masing. Di rumah pula, pastikanlah jumlah sanak saudara yang datang berziarah tidak melebihi 20 orang pada satu masa. Elakkan bersalam-salaman. Dan jika di rumah anda ada keluarga yang sedang menjalani kuarantin di rumah, beritahu sanak saudara, jiran tetangga dan sahabat anda jangan datang ziarah. Ini bahaya. Kita tidak tahu, mungkin akan ada jangkitan jika orang yang di kuarantin itu kemudiannya didapati positif COVID-19. Di samping itu, pastikan ahli keluarga yang sedang menjalani kuarantin tidak keluar daripada rumah. Jangan dia pula yang berjalan ke sana ke sini. Saya dapat laporan ada dalam kalangan mereka yang sedang menjalani kuarantin di rumah keluar daripada rumah. Ini satu kesalahan berat. Tindakan tegas akan diambil ke atas mereka yang melanggar arahan kuarantin ini. Seperkara lagi, Hari Raya Aidil Adha esok jatuh pada hari Jumaat. Saya pasti masjid di pekan-pekan kecil dan kampung-kampung akan menjadi agak sesak, bukan saja semasa solat sunat Aidil Adha, tetapi juga semasa solat Jumaat diadakan. Ini kerana ramai perantau pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi saya nak minta kerjasama. Imam-imam, Bilal, Tok Siak dan semua ahli jawatan kuasa masjid supaya kawal keadaan. Pastikan jarak yang selamat antara makmum, dan pergerakan keluar dan masuk masjid juga mesti dikawal supaya teratur. Saya sebutkan SOP ini secara agak terperinci sebagai peringatan supaya sepanjang sambutan Aidil Adha esok dan pada hari-hari tasyrik, keadaan terkawal dan teratur. Saya nak mengingatkan juga, kita tidak peka dan berhati-hati. Kemungkinan jangkitan COVID-19 merebak semasa musim perayaan ini adalah tinggi. Kita nak elakkan perkara ini daripada berlaku. Jadi lebih baiklah kita beringat dan berwaspada. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya berdoa semoga ibadah korban kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini merupakan tanda ketaatan, ketakwaan dan kehambaan kita kepada Allah. Kepada bakal jemaah haji yang tertangguh peluang untuk menunaikan rukun Islam kelima pada tahun ini akibat wabak COVID-19, saya berdoa semoga saudara dan saudari akan berpeluang menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun hadapan. Saya percaya saudara dan saudari telah menerima ketentuan ini dengan penuh redha, sabar dan berlapang dada. Yakinlah, ia juga merupakan suatu bentuk pengorbanan yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya, isteri dan seisi keluarga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha pada seluruh umat Islam di Malaysia. Raikanlah Aidil Adha secara bersederhana sebagaimana tuntutan syariat dan hayatilah erti pengorbanan di sebalik Aidil Adha pada kali ini. Tanpa mengenal erti putus asa, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabak COVID-19 segera berakhir. Sesungguhnya pertolongan dan rahmat Allah itu sangat hampir kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Maka tingkatkanlah
ketakwaan kita dan berdoalah kepadanya. Mudah-mudahan doa kita dimakbulkan dan kita beroleh kemenangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Baik, begitulah perutusan khas Aidiladha yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kepada anda yang akan pulang ke kampung malam ini atau ke mana sahaja destinasi anda, berhati-hatilah ketika memandu kerana aliran trafik dijangka meningkat. Wartawan Tun Julia Muhammad Tahir kini berada di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM untuk memberikan perkembangan terkini trafik. Julia? Hanim dan Ismail, sememangnya sambutan kemeriahan sambutan Hari Raya Aidiladha Norma Baharu ni semakin terasa bahangnya, walaupun saya sebenarnya tidak berpeluang untuk sama-sama pulang ke kampung pada kali ini, tetapi apabila melihatkan paparan CCTV di belakang saya ini dengan pertambahan jumlah kenderaan di kebanyakan lebuh raya utama di seluruh Malaysia ni, maka kemeriahannya semakin saya rasai. Dan sebenarnya saya masih lagi berada di Ibu Pejabat Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM yang terletak di Bangi, dan seperti yang telah dijangkakan menjelang malam pada ketika ini jumlah trafik ataupun aliran trafik semakin meningkat ke lebuh raya yang mengarah ke pantai timur. Dan untuk gambaran yang lebih jelas, kalau dapat lihat di belakang saya ini, di lebuh raya Kuala Lumpur Karak, trafik mulai sesak di kilometer 19.8 menuju ke Tol Gombak, dan saya diberitahu dan difahamkan selepas sahaja melalui Tol Gombak itu aliran trafik kembali lancar dan kemudiannya kembali sesak di Genting Sempah sejauh 4 km, dan kemudiannya dibentung pula ke aliran trafik, aliran trafik semakin bertali arus dan terus bertali arus hingga ke Bentong Pahang. Dan untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan ini, saya sekali lagi bersama dengan Ketua Pusat Pengurusan Trafik LLM, iaitu Tuan Syed Muhammad Faizal Syed Ahmad. Jadi Tuan Syed, dengan keadaan trafik ke arah Pantai Timur yang memang sudah dijangkakan ini, jadi apa persediaan LLM setakat ini? Okey, untuk makluman, pihak LLM sentiasa mengambil berat berhubung kelancaran trafik di lebuh raya. Jadi untuk memastikan kelancaran trafik dan keselamatan kepada pengguna-pengguna lebuh raya, pihak LLM telah mengarahkan pihak syarikat konsesi untuk menyediakan cadangan jadual perjalanan bagi memastikan perjalanan yang lancar. Selain itu, pihak LLM juga telah mengarahkan pihak konsesi lebuh raya untuk tidak melaksanakan kerja-kerja yang melibatkan penutupan lorong di lebuh raya. Ini juga untuk memberi kelancaran kepada pengguna-pengguna yang ingin pulang ke kampung halaman. Selain itu, pihak LLM juga telah mengarahkan untuk pihak syarikat konsesi menyediakan petugas-petugas tambahan di lorong-lorong Plaza Tol. Begitu juga dengan bantuan rela di kawasan rehat dan juga di Plaza Tol. Ini adalah untuk membantu keselesaan kepada pengguna-pengguna di sepanjang lebuh raya kita lah. Di samping itu, pihak LLM juga telah mengarahkan pihak konsesi untuk menyediakan SOP di mana yang telah diarahkan oleh MKN supaya wabak COVID-19 ini dapat dibendung. Baiklah, terima kasih Tuan Syed, dan sekali lagi suka saya ingatkan, rancang sebaiknya perjalanan anda patuhi SOP yang ditetapkan. Sebarang pertanyaan boleh hubungi talian 1-800-7752 ataupun melayari laman Twitter LLM di @LLM-Infotrafik. Jadi seterusnya kita bersama dengan sahabat baik saya, Fiza Wati Zainal, yang berada di Persada Plus. Saya rasa saya ada pantun 2 kerat untuk Fiza. Trafik di LLM nampaknya sudah jelas. Jadi apa kisahnya pula di Persada Plus? Silakan Fiza.
Tak kala memandu, biarlah cermat. Rakan-rakan di PLAS ni nampaknya memang dah sedia memberikan khidmat dan juga maklumat. Sebab Julia dah berpantun, jadi saya tak nak kalah. Kena berpantun juga. Terima kasih Julia yang berada di Ibu Pejabat Lembaga Lebuh Raya Malaysia memberikan kepada anda gambaran keadaan trafik di seluruh negara, keadaan lebuh rayanya bagaimana memudahkan anda untuk merancang perjalanan. Dan ketika ini, saya berada di Pusat Kawalan Trafik PLAS di Persada PLAS di Subang ini untuk memberikan kepada anda gambaran secara ringkas aliran trafik bagi anda yang merancang perjalanan menggunakan lebuh raya Seliaan PLAS. Jom kita tengok di belakang saya ini ada skrin yang boleh anda saksikan. Kalau dapat anda lihat di belakang ini ada kilometer 140 ataupun 140 ia merupakan laluan di Sungai Dua. Nampaknya kedua-dua arah menunjukkan trafik yang agak perlahan tetapi masih bergerak saya rasa dengan selesa. Di sebelahnya itu Slim River Interchange ataupun persimpangan Slim River, dan ini adalah sebenarnya gambaran biasa setiap kali tibanya musim perayaan ataupun ada peningkatan jumlah aliran trafik disebabkan dari 3 laluan hujungnya menjadi 2 laluan sahaja, dan kemudian dinilai biarpun bergerak perlahan tetapi keadaan trafiknya lancar. Tetapi untuk nak mengetahui dengan lebih terperinci selok belok trafik di lebuh raya PLAS ini, kita perlu tetamu kita yang mahir dengan selok beloknya. Jadi saya persilakan tetamu kita pada malam ini sekali lagi Encik Muhammad Yusof Abdul Aziz, Ketua Kecemerlangan Operasi PLAS, yang akan menceritakan sedikitlah dengan lebih terperinci perbandingan bahagian yang saya tunjukkan tadi di Sungai Dua, di Juru pun nampak macam sibuk tetapi sebahagiannya pula nampak macam lancar. Bagaimana keadaan berlaku dan jangkaan trafiknya? Fiza, saya menjangkakan ini adalah kumpulan pengguna yang keluar di sebelah petang. Ya, mungkin selepas waktu pejabat tadi mereka telah bergerak untuk pulang keluar ke destinasi masing-masing. Jadi kalau dilihat di kawasan yang biasa juga berlaku kesakan di antara Tapah contohnya hingga ke Menorah masih lagi lancar sebenarnya. Mungkin kumpulan ini belum sampai di kawasan itu kita ya. Begitu juga ke selatan sebenarnya. Trafik sangat lancar ke selatan juga. Hanya ada di kawasan Sekudai, Sedenak saja yang saya mendapat laporan agak perlahan pergerakan trafik. Jadi sejangkakan untuk sepanjang malam ini trafik sebenarnya akan bergerak dengan lancar juga apabila kumpulan ini melepasi kawasan-kawasan yang biasanya berlaku kesesakan. Bagi orang yang belum lagi ambil cuti atau belum ambil cuti, maksudnya yang dah ambil cuti besok belum bergerak, nampaknya trafik dijangkakan lancar. Tetapi saya juga maklum bahawa pihak PLAS begitu proaktif sekali berkaitan dengan bagaimana menguat kuasa dan juga memantau SOP yang ditetapkan oleh kerajaan apabila sampai ke kawasan rehat dan rawat ini, Cik Yusof. Baik, kita masih lagi dalam era COVID-19 yang di dalam usaha kita untuk menangani COVID-19 ini. Bagi semua SOP dan juga new norma yang kita apply selama ini untuk mengekang COVID-19 di kawasan rehat akan berterusan ya. Kita telah menyediakan semua kemudahan tetapi mestilah kita apply kita punya SOP. Kita ada sediakan jarak sosial yang sebenar, surau kita guna dalam kapasiti yang betul. Jadi semua yang ada di sana akan dipantau. Kita dibantu oleh juga pihak pengawasan PDRM untuk memantau isu ini, dan kita akan tutup kawasan itu kalau berlaku kesakan yang terlampau. Baik, terima kasih. Dan selepas ni kita nak singgah ke selatan Tanah Air bersama-sama dengan Anas. Dikabarkan di sana juga tak kurang sesaknya. Jadi silakan laporan Anas. Terima kasih. Ya, Fiza, betul tu. Sesak dan padat seperti yang anda dapat saksikan di belakang saya ni, keadaan aliran trafik di Plaza Tun Skudai Johor Bahru sejak petang tadi sebenarnya. Dan ketika ini masih lagi sesak, cuma boleh saya katakan kenderaan masih bergerak, cuma aliran trafik itu bergerak agak perlahan jika dibandingkan pada hari-hari biasa. Ini sebenarnya keadaan lumrah ataupun keadaan biasa bagi Plaza Tun Skudai, khususnya bagi pengguna jalan raya untuk yang memilih untuk pulang ke destinasi masing-masing selepas tamat kerja pada petang tadi, dan mereka ini memulakan perjalanan selepas pukul 4 dan dijangka akan berlarutan sehingga pukul 10 malam nanti. Namun untuk mendapatkan informasi ataupun maklumat yang lebih tepat lagi, saya bersama dengan Encik Suhaimi Samad, pengurus Seksyen Wilayah Selatan. Encik Suhaimi, terima kasih sudi meluangkan masa bersama dengan Berita Perdana malam ni. Jadi Suhaimi, macam ni ke keadaan setiap kali musim perayaan di Plaza Tun Skudai ini khususnya? Okay.
Assalamualaikum. Terima kasih Anas. Untuk makluman, pihak PLAS memang menjangkakan keadaan sebegini, iaitu sesak sedikit di mana sesak tidaklah statik, di mana kenderaan bergerak perlahan. Tambahan pula di kilometer 19 iaitu di pertembungan antara Jalan Susur Senaik Utara dan lorong utama memperlahankan lagi kenderaan ke situ. Jadi selepas kilometer 26 agak lancar. Jadi pihak PLAS sendiri ada buka berapa kaunter terutama di Plaza Tos Kudai ni nampak macam sesak sikit kan. Jadi pihak PLAS ada kaedah apa yang digunakan? Okey, sebenarnya kaunter di Tos Kudai ni ada 22 kaunter. Kita buka semua sekali. Maknanya di kaunter untuk masuk ke Lebuh Raya kita ada 7 kaunter semua buka, dan di kaunter untuk keluar ke Lebuh Raya kita ada 15 kaunter semua buka. Jadi Soemi, sebenarnya kaedah ataupun inisiatif yang dijalankan pihak PLAS untuk memudahkan pengguna khususnya yang mereka ingin keluar dari Lebuh Raya, tapi jika pengguna ini sendiri tidak melakukan persediaan, tak guna juga. Jadi apa nasihat yang seperti setiap kali pengguna nak gunakan Lebuh Raya, nasihat yang paling utama PLAS nak bagi? Okey. Sebenarnya kita pun dah banyak inisiatif yang kita jalankan. Pertama sekali kita tidak ada lagi tamadida di lorong-lorong tertentu. Yang keduanya kita buka semua lorong untuk pastikan tiada lorong yang tutup. Dan seterusnya kita minta pengguna pun membantu pihak PLAS agar bersama-sama dengan kita untuk menambah nilai di lokasi-lokasi yang tertentu seperti di kawasan rehat dan rawat, R&R atau lentian sebelah, dan juga di mana-mana di kawasan di luar sebelum memasuki Lebuh Raya. Terima kasih Cik Suhaimi kerana sudi meluangkan masa. Ingat tu para pengguna, sebelum memulakan perjalanan anda pulang ke destinasi masing-masing, perkara paling utama pastikan baki kad prabayar anda Tacenggu itu mencukupi sebelum memulakan perjalanan supaya anda tak menyusahkan pengguna yang lain. Jadi ini keadaan semasa di Johor Bahru yang boleh saya kongsikan ketika ini, keadaan semasa. Jadi untuk itu kembali semula kepada Ismail dan Hanim di Angkasa Puteri. Silakan. Baik, terima kasih Hanas untuk perkembangan yang dibawakan dari Johor. Seterusnya, Malaysia dan Singapura hari ini bersetuju meneruskan projek Sistem Rapid Transit RTS Johor Bahru, Singapura. Projek yang ditangguhkan sejak 1 April tahun lalu dijangka siap dan mula beroperasi pada penghujung tahun 2026. Sebagai simbolik persetujuan, pemimpin dari kedua-dua negara bertemu di tengah-tengah tambak Johor. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong diiringi beberapa menteri kabinet masing-masing tiba di tambak Johor pada kira-kira pukul 10 pagi. Pada pertemuan itu, kedua-dua Perdana Menteri menyaksikan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dan Menteri Pengangkutan Singapura Ong Ye Kung memegang dokumen rasmi sebagai simbolik bersetuju meneruskan projek RTS. Turut hadir Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Menteri Besar Johor. Di pihak Singapura, antara yang hadir termasuk Menteri Luar Dr. Vivian Balakrishnan dan bekas Menteri Pengangkutan Khaw Boon Wan. RTS yang merupakan alternatif bagi mengurangkan kesesakan di tambak Johor merangkumi pembinaan laluan sepanjang 4 km menghubungkan Bukit Chaga di Johor Bahru dan Woodlands di Singapura. Projek itu sebelum ini ditangguhkan atas permintaan Malaysia bagi menyemak semula kosnya. Baik, sementara itu kos keseluruhan projek RTS dianggarkan bernilai 10 bilion ringgit. 61% dibiayai Singapura, manakala 39% lagi ditanggung Malaysia berjumlah 3.7 bilion ringgit. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, pembinaan akan dilakukan dalam 2 fasa. Fasa pertama pada awal 2021 hingga hujung 2024 merangkumi pembangunan struktur, manakala fasa 2 bermula awal 2025 hingga akhir 2026 melibatkan pembinaan sistem. Mengikut jadual pelaksanaan, ianya akan dilaksanakan mengikut jadual dan akan dapat beroperasi pada penghujung 2026. Ianya tidak terjejas kerana kita setelah mengambil kira pada peruntukan yang sepatutnya diberikan untuk projek RTS, satu projek demi kepentingan negara. Dan ianya adalah satu projek yang memberi impak tinggi dan ia dapat mengurangkan kos kesesakan, congestion cost
di mana mereka yang menggunakan tambak Johor kalau tanpa perkhidmatan ini agaknya masa akan dibazir. RTS juga bakal dilengkapi 2 kompleks imigresen dan custom CIQ di Bukit Cagar, Johor Bahru dan Woodlands North, Singapura. Selain itu, fasiliti turut melibatkan penyediaan 1,500 tapak parking kenderaan. Pembukaan depo baru Wadi Hana pula akan membuka 1,500 peluang pekerjaan. Sementara itu, Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad yakin projek RTS akan memberi impak positif kepada negeri itu. Kita sedia maklum bahawa apabila pembangunan ini juga melibatkan pembinaan depo rel di Wadi Hana di sebelah Johor juga merupakan satu berita yang memberi kita satu harapan bahawa peluang pekerjaan tentunya dapat disediakan, kepakaran baru dalam bidang-bidang yang ditawarkan. Dewan Undangan Negeri Dun Sabah dibubarkan berkuat kuasa hari ini setelah mendapat perkenan yang di-Pertua Negeri Tun Johan Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal pada sidang media khas di Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri. Saya telah pun bertemu dengan Tuan Yang Utama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahiruddin semalam. Dan saya telah menyatakan tentang hasrat dan tujuan kita. Semalam saya hantar 29 hari bulan Julai surat daripada saya sendiri selaku Ketua Menteri dan juga pemerintah di Perdana Negeri. Maka saya telah membuat keputusan untuk memohon kepada Tuan Yang Terutama untuk membubarkan Dewan Undangan. Terdahulu, Datuk Seri Syafiee yang juga Presiden Parti Warisan Sabah mengadakan perjumpaan bersama kepimpinan Kerajaan Negeri di Pejabat Pentadbiran Negeri Sabah selepas berjumpa Yang di-Pertua Negeri Sabah di Istana Negeri. Semalam, Tan Sri Musa Aman mendakwa telah membentuk satu gabungan baharu bersama Adun Sabah dari pelbagai parti. Dalam pada itu, tindakan membubarkan Dun Sabah dilihat langkah tepat dalam mengembalikan kuasa kepada rakyat untuk memilih kerajaan sendiri. Bagi pensyarah kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UiTM, Mujibu Abdul Muiz, ini memandangkan rakyat berhak memilih kerajaan yang diyakini mampu membangunkan masa depan negeri itu. Parti Warisan maupun pakatan yang baru yang bakal dikemudi oleh Tan Sri Musa Aman sepatutnya menggunakan perkara ini untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada parti masing-masing. Penganalisis politik dari Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian pula berpandangan pembubaran DUN merupakan langkah penyelesaian terbaik kepada kemelut politik yang berlaku ketika ini. Merupakan satu yang tidak mengejutkan kerana ini merupakan antara salah satu pilihan yang ada kepada sebuah kerajaan negeri yang sedang berhadapan dengan kemelut politik dalam negeri. Sudah pasti impaknya besar kerana dalam kita sedang mengurus krisis COVID-19 dan juga berhadapan dengan kedudukan ekonomi yang tidak menentu. Ia membawa kepada keresahan dalam konteks kestabilan politik yang penting untuk membawa kepada satu proses pemulihan yang mantap. Sementara itu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pula mengumumkan parti itu membuat keputusan untuk tidak bersama Perikatan Nasional lagi. Dan sebaliknya, UMNO akan memerkasa Muafakat Nasional bersama PAS dan komponen Barisan Nasional BN. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional ketika ini hanya berlandaskan sokongan Ahli Parlimen UMNO dan BN serta ADUN dalam pembentukan Kerajaan Persekutuan dan kerajaan di beberapa negeri. Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional sebelum ini telah memutuskan untuk UMNO dan PAS memberi keutamaan bagi memperkukuhkan Muafakat Nasional. Saya akan menyerahkan kepada Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional untuk mempertimbangkan
hasrat PPBM sekiranya berkemampuan untuk memperkukuhkan lagi muafakat nasional demi kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri perbicaraan kes pecah amanah di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Presiden Bersatu dalam pertemuan dengan ahli Parlimen BN semalam menyatakan hasrat membawa partinya menyertai muafakat nasional. Assalamualaikum dan selamat malam. Berdasarkan pemantauan carta angin terkini kelihatan satu kehadiran sistem tekanan rendah yang lemah di kawasan barat negara Filipina. Ia sedikit sebanyak memberikan kesan dari segi corak tiupan angin dan juga kelajuan. Dan sekarang bukanlah masa yang sesuai untuk beriadah di kawasan pesisir pantai dan juga aktiviti-aktiviti menangkap ikan. Justru itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama seperti yang berlorek warna kuning di sini. Ia adalah berbahaya ke atas bot-bot kecil, suka laut dan juga rekreasi laut. Amaran ini berkuat kuasa pada esok hari sehingga ke 4 Ogos 2020. Bagi keadaan cuaca semasa di Sabah dan juga Sarawak pula, kelihatan iaitu hujan masih lagi berterusan dan tidak berhenti di kawasan pedalaman negeri Sarawak iaitu melibatkan bahagian muka Bintulu, pedalaman Kapit, Miri, Limbang, termasuklah di kawasan pesisir pantai di Sabah Barat, melibatkan bahagian pedalaman pantai barat, Kudat dan juga Sandakan. Walau bagaimanapun begitu, iaitu hujan telah pun bermula semenjak pagi tadi. Ia sedikit sebanyak membuatkan Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca waspada, iaitu hujan lebat dijangka berlaku seperti yang berwarna kuning di sini, iaitu di Sabah Barat, melibatkan bahagian pantai barat, pedalaman dan juga Kudat, dan tidak lupa juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan, iaitu kelajuan angin juga boleh mencecah di antara 40 hingga 50 km sejam dan juga menyebabkan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter di kawasan perairan Sabah Barat. Maka dengan itu, ia adalah berbahaya ke atas bot-bot kecil juga di kawasan tersebut. Dan juga hujan di kawasan negeri Sabah dan juga Sarawak pula boleh berterusan sehingga ke tengah malam, iaitu ia akan memasuki ke pedalaman Kapit, Miri dan juga Limbang, dan juga di kawasan pantai barat, pedalaman Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan akan terjejas dengan hujan ini sehingga ke tengah malam. Tidak lupa juga di kawasan bahagian Sandakan. Bagi keadaan cuaca di Semenanjung pula, hujan juga diperhatikan di kebanyakan tempat di utara Semenanjung, khususnya negeri-negeri pantai timur dan juga utara negeri Semenanjung, iaitu melibatkan Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga di kawasan pesisir pantai di negeri Pahang dan juga Johor. Ramalan cuaca pula hingga ke tengah malam ini iaitu hujan lebat boleh berlaku di Terengganu dan juga Kelantan. Sebenarnya tinjauan cuaca khas Hari Raya iaitu Met Malaysia menjangkakan Hari Raya pertama pada sebelah pagi keadaan cuaca cerah dicerap di kebanyakan tempat di Semenanjung, manakala pada sebelah petang pula ribut petir boleh berlaku di hampir ke semua tempat di Semenanjung Malaysia dan juga khususnya bagi negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, hujan boleh berterusan sehingga ke malam. Manakala di Sabah dan juga Sarawak pula, hujan boleh didapati pada pagi, petang dan juga malam. Dan lebih spesifiknya ribut petir pada sebelah petang. Bagi raya kedua pula, hujan boleh berlaku pada sebelah pagi di kawasan negeri Perak, Kedah dan juga Pulau Pinang. Manakala pada sebelah petang ribut petir boleh berlaku di kesemua tempat di Semenanjung dan diikuti di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga negeri Perak. Dan yang terakhir sekali, hujan boleh berlaku pada pagi, petang dan juga malam bagi negeri Sabah dan juga Sarawak. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Akhir kalam daripada saya, selamat Hari Raya Aidiladha. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.
kasih Met Malaysia. Sementara itu, 8 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 8,964 kes. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada 8 kes baru itu, 3 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Ia melibatkan 2 rakyat Malaysia dan seorang bukan warga negara. Ini yang dibenarkan untuk memasuki Malaysia. 3 kes import tersebut adalah dari negara yang pertama, 1 kes daripada Kazakhstan, 1 kes daripada Filipina dan 1 kes pendatang tanpa izin ditahan dan disaring sebelum ditempatkan di depo tahanan imigresen Kuas Langkawi. Kesemua 5 kes penularan di dalam negara adalah di kalangan warga negara Malaysia. Perinciannya adalah seperti berikut. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes saringan di sebuah pusat perubatan swasta. Di negeri Johor, 1 kes saringan sebelum pembedahan di Hospital Rompin. Dan di Sabah, 3 kes, iaitu 1 kes saringan rujukan ke Hospital Queen Elizabeth dan 1 kes saringan rujukan ke Hospital Queen Elizabeth daripada Hospital Kota Belud dan 1 kes saringan sebelum pembedahan di Hospital Tawau. Tiada kes di kalangan bukan warga negara Malaysia dilaporkan. Sehingga kini terdapat 3 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi dan 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan dan jumlah kumulatif kekal 124 kes. Seterusnya, berikut merupakan status terkini COVID-19 dalam negara diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Pematuhan rakyat terhadap prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan merupakan satu bukti pengorbanan. Bagi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengorbanan itu cukup bermakna dalam usaha membangunkan semula ekonomi negara impak penularan COVID-19. Pengorbanan rakyat sanggup duduk di rumah, itu suatu amalan yang tidak pernah berlaku dalam sejarah kita. Tak boleh pergi ke mana-mana dan mesti pakai apa yang saya sebutkan SOP yang telah ditetapkan. Ini suatu pengorbanan bagi kita. Kerana kalau kita nak mencapai kejayaan untuk menangani penyakit yang agak amat berbahaya ini, maka pengorbanan itu adalah satu yang wajib kita lakukan. Angkatan Tentera Malaysia ATM terpaksa mengambil beberapa langkah drastik termasuk menggali parit di laluan tikus untuk mengekang aktiviti penyeludupan. Tindakan itu juga bagi membantras cubaan pendatang asing tanpa izin parti membolosi sempadan negara. Dengan kerjasama Gugus Tugas Nasional atau National Task Force NTF, wartawan Ikuan Samsudin mengikuti op benteng bersama pasukan Brigade ke-6 Infanteri Malaysia di kawasan Batu Sempadan 34 Durian Burung, Kedah. Sehingga 23 Julai lalu, pasukan ini berjaya menahan 50 orang parti dan merampas daun ketum bernilai hampir 1.5 juta yang cuba diseludup ke negara jiran. Panglima 6 Brigade Infanteri, Brigadier General Datuk Muhammad Halim Khalid menjelaskan, tindakan menggali parit sedalam 2.4 meter itu dibuat berikutan taktik yang digunakan penyeludup sebelum ini menggunakan motosikal atau kenderaan pacuan 4 roda. Apa yang kita buat di sini, kita meronda, kita mendirikan pos-pos pendengaran, penglihatan malam, siang
hujan panas, kita terus beroperasi. Pasukannya kini memburu individu yang terlibat dalam sindiket penyeludupan dipercayai turut didalangi rakyat tempatan. Pemantauan melibatkan jajaran sempadan sepanjang 264 km. Permintaan tinggi daun ketum yang boleh mencecah RM90 sekilogram menjadi pendorong kepada penyeludup meredah hutan bagi memastikan bekalan tersebut sampai ke tangan pembeli. Mereka menggunakan, saya jangka menggunakan rangkaian yang besar yang melibatkan penduduk-penduduk tempatan kita dan penduduk-penduduk tempatan di sebelah negara sahabat. Kalau kita menggunakan pergerakan rutin, mereka akan dapat mengesan kita. So kita menggunakan menyiasat tertentu supaya dapat mengesan mereka, dan mereka juga mempunyai rangkaian yang perlu kita lihat dan perlu kita atasi dengan menggunakan teknologi moden. Batu Sempadan 34 adalah salah satu kawasan yang telah dikenal pasti sebagai laluan penyeludupan di sempadan negara. Ini adalah halangan yang dibina oleh Pasukan Keselamatan Malaysia untuk menghalang sama sekali laluan penyeludupan daripada berlaku. Mengulas modus operandi penyeludup, Ketua Kompani 23 Regimen Askar Melayu Diraja, Major Farid Muhammad Nawi berkata, barangan yang diseludup biasanya akan dibawa ke lokasi paling hampir dengan sempadan negara. Seperti yang kita dapat lihat di sini, kawasan ini telah kita pasangkan halangan. Cuma berdasarkan keadaan semasa, para penyelidik mengubah modus operandi mereka, di mana sebelum ini menggunakan kenderaan terus menghampiri batu sempadan, dan disebabkan halangan yang telah kita pasang, buat masa ini mereka mengubah kepada taktik membawa menggunakan secara pikul. Kerjasama 19 agensi keselamatan membolehkan NTF mempertingkat perkongsian maklumat risikan bagi mematahkan sebarang cubaan penyeludup. Sebaik ditubuhkan pada Mei tahun ini, NTF yang diketuai ATM mengaktifkan Op Benteng untuk mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada terus dibolosi. Ikhwan Samsudin, Berita RTM. Kami, pasukan beroperasi Op Benteng Utara, KTJ 6 Brigade, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan, Ifah Hazim sudah pun bersedia dengan laporannya. Ifah. FPF minta FIFA anjur kejohanan belia setiap tahun. Liga Malaysia kekal format asal. Baik, terima kasih Ismail dan juga Hanim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan segmen sukan malam ini dengan perkembangan yang baharu sahaja diterima. Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF hari ini mengumumkan Piala Suzuki AFF 2020 akan ditunda sehingga ke tahun hadapan memandangkan situasi peningkatan pesakit COVID-19 di seluruh dunia. Kesihatan dan keselamatan pemain, jurulatih serta peminat merupakan perkara paling dititik beratkan oleh jawatankuasa bertindak Piala Suzuki AFF 2020 sebelum memutuskan kejohanan ini ditunda ke tahun hadapan. AFF telah memantau penularan COVID-19 secara konsisten melalui Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, Kementerian-Kementerian Kesihatan, agensi-agensi kerajaan, FIFA dan AFC. Presiden AFF, Keith Sameth, dalam kenyataannya memaklumkan setelah meneliti keadaan semasa melibatkan kesihatan masyarakat dan cabaran ekonomi, Piala Suzuki AFF tidak boleh diteruskan dalam masa terdekat. Tegasnya, pandemik yang belum pernah terjadi ini menjadi sejarah buat semua komuniti bola sepak seluruh dunia untuk bersama-sama memerangi penularan wabak COVID-19 dengan tidak menganjurkan sebarang kejohanan Piala AFF Suzuki pada tahun ini.
Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM meminta Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA agar menimbangkan untuk membuka lebih banyak slot jawatan kuasa tetap FIFA selain kemungkinan semua kejohanan belia peringkat umur FIFA dipertandingkan setiap tahun. Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin turut menyuarakan beberapa pandangan selain membincangkan impak pandemik COVID-19 dalam mesyuarat yang berlangsung secara maya itu. Melalui hantaran di laman Facebook rasmi FAM yang dimuat naik hari ini, Hamidin menyatakan Infantino menyambut baik cadangan tersebut dan akan mengadakan dialog lebih terperinci berhubung perkara ini pada masa akan datang. FIFA menekankan kesihatan semua pihak kekal menjadi keutamaan nombor 1 dalam mendepani isu berkenaan. Selain itu, Infantino juga menggesa semua pihak untuk bekerjasama dalam mematuhi SOP bola sepak yang ditetapkan negara masing-masing. Mesyuarat secara maya itu dihadiri oleh semua presiden 11 negara anggota FIFA dari zon ASEAN. Datuk Hamidin dijadual menyertai Kongres FIFA ke-70 secara maya pada 18 September. Liga Bola Sepak Malaysia MFL memutuskan untuk mengekalkan format awal pertandingan Liga Malaysia membabitkan Liga Super dan Liga Premier pada musim hadapan. Ia selepas saingan kedua-dua liga diubah kepada format separuh liga iaitu 11 perlawanan pada musim ini akibat penularan pandemik COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutif MFL Datuk Abdul Ghani Hassan berkata dengan keputusan itu, dua pasukan terbawah Liga Super 2020 akan turun ke Liga Premier 2021 manakala dua pasukan teratas Liga Premier layak beraksi ke saingan Liga Super 2021. Katanya MFL turut melaksanakan pindaan sementara peraturan pertandingan Liga M pada musim ini yang membenarkan pertukaran daripada 3 kepada 5 pemain dalam setiap perlawanan. Mengulas lanjut, Datuk Abdul Ghani memaklumkan mana-mana pasukan dibenarkan menukar pemain yang tidak digunakan sepanjang tempoh 90 minit permainan sewaktu masa tambahan sesuatu perlawanan. Dalam pada itu, beliau memaklumkan saingan Liga M pada musim ini akan kembali bersambung dari 26 Ogos hingga 23 September ini yang melibatkan baki 7 perlawanan. Liga Super dan Premier diadakan tanpa kehadiran penonton bagi mematuhi SOP ditetapkan pihak berkuasa. Beralih ke perkembangan tamping bowling, pemain wanita kebangsaan Syaidatul Afifah Badrul Hamidi berharap kembali pulih sepenuhnya daripada radang paru-paru bagi mengintai tempat dalam edisi ke-26 kejohanan tamping bowling Asia di Hong Kong yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 25 Januari tahun depan. Atlet kelahiran Perak itu berkata, barisan kejurulatihan akan mengadakan pertandingan ujian bulanan bagi mengukur prestasi semasa setiap pemain susulan ketiadaan kejohanan antarabangsa tahun ini akibat penularan pandemik COVID-19. Menurutnya, ketika ini beliau sedang menjalani proses pemulihan di rumah selepas menerima rawatan pada pertengahan bulan ini akibat jangkitan kuman dalam paru-paru. Atlet berusia 29 tahun itu menjelaskan beliau meletakkan harapan tinggi memandangkan beliau tidak pernah terlepas daripada menyertai kejohanan Asia sejak 2015. Kongres Tamping Bowling Malaysia MTBC sebelum ini mengambil keputusan untuk membatalkan beberapa pertandingan termasuk kejohanan Senior Masters Megalins dan kejohanan terbuka antarabangsa Malaysia ke-41. Pencapaian terbaik Syaidatul Afifah pada kejohanan Asia adalah pada edisi 2015 di Bangkok yang menyaksikan beliau meraih 1 emas bersama seorang lagi pemain kebangsaan Sin Lee Jin menerusi acara berpasangan wanita selain 1 gangsa dalam acara berpasukan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan pada malam ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha dan ingat untuk patuh kepada segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Untuk segmen seterusnya, saya serahkan kembali kepada Ismail dan juga Hanim. Silakan. Kejadian Ahad lalu menyaksikan 2 suspek bermotosikal cuba mencuri telefon bimbit seorang wanita warga emas yang sedang berehat di luar rumahnya. Namun tanpa mangsa bertindak, berani dengan merampas topi keledar suspek sebelum mengayunkan ke arah suspek yang bergegas melarikan diri.
Dalam kejadian di Taman Tanjung Minyak Perdana Bukit Rambai, Melaka pula, seorang wanita yang sedang berjalan kaki diserang seekor anjing ganas jenis pitbull. Wanita berkenaan cedera di tangan dan kaki selepas bergelut dengan anjing berkenaan sebelum diselamatkan seorang jiran di kawasan tersebut. Pemilik anjing dipercayai lupa menutup pagar rumahnya menyebabkan ia terlepas dan menyerang mangsa. Sebelum ini, beberapa penghantar barang turut menerima nasib sama. Truly Exquisite, sebuah syarikat dari London menawarkan edisi terhad konsol permainan Sony PlayStation 5. PS5 bersalut emas 24 karat itu belum diumumkan harganya. Namun sudah ada yang mendaftar menjadi pemilik terawal produk ultra mewah ini. Sedikit perkongsian untuk B-Diva. Siapa tidak risau bahaya COVID-19? Penyanyi popular Aisyah mengakui beliau jadi paranoid dan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Yang menarik, Aisyah turut menghasilkan sendiri pelbagai produk untuk mengelak dijangkiti COVID-19. Antara yang dihasilkan Aisyah pelitup separuh muka, pelindung muka dan juga cecair pembasmi kuman. Disebabkan itu, ada segelintir peminat menggelarkan dirinya Ratu DIY. Macam Kak Aisyah pun memang Kak Aisyah suka buat art dan craft tangan. So memang itu masa Kak Aisyah banyak buat, dan Kak Aisyah banyak buat masa tu buat face shield untuk frontliners, dan Kak Aisyah study macam mana buat DIY face mask masa tu, kerana ada shortage of face mask masa tu, dan macam-macam lah, apa saja yang Kak Aisyah rasa yang boleh dimanfaatkan ketika tu. Kak Aisyah belajar buat hand sanitizer, this is infectant dan macam-macam lagi, kerana atas keperluan ketika itu. Susulan itu juga, Aisyah kini tampil berkolaborasi bersama Nazrai Hijab Pin dengan mengeluarkan face mask extender yang eksklusif kepada si pemakai. 1 Ogos ni dah kena compulsory tu, ini kita memudahkanlah extender ni pun, sekarang pun dah banyak extender. Saya keluarkan extender yang eksklusif sikit untuk golongan-golongan yang marhen, yang boleh nak nampak eksklusif, simple tapi eksklusif. Sebanyak 15 surekaan dihasilkan melalui kolaborasi tersebut dan orang ramai yang berminat boleh melayari laman Instagram Nazrai Hijab Pin. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Baik, dengan itu berita perdana 30 Julai berakhir di sini. Salam Baitullah menyusul. Rantaian COVID-19 belum dapat diputuskan, jadi pastikan anda terus patuh SOP yang ditetapkan dan sentiasa memantau status kesihatan diri dan keluarga. Selamat ambil kesempatan untuk mengucapkan salam Hari Raya Aidil Adha. Assalamualaikum dan salam sejahtera.